Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 8 akan membentangkan tentang tajuk musnasna. Ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang. Yang pertama, Aisyah Suhaimi. Yang kedua, Arifah Nabila. Yang ketiga, Nurul Izwani. Yang keempat, Nurul Firzanah. Dan yang terakhir, saya sendiri, Sufiatul Syuhada. Okey, kita teruskan dengan takrif istisna. Ma makna istisna? Istisna huwa ismu mansubun yaqa'u ba'da adatin min adawatil istisna'i li khalifa ma qablaha fil hukmi. Maksudnya, istisna ialah satu kata nama yang dibaca secara mansub selepas ada tu mustasna. Ia bertujuan untuk menunjukkan pengecualian mengenai fakta ayat sebelumnya. Terdapat 6 adawatul istisna. Yang pertama ila, yang kedua ghairu, yang ketiga siwa, yang keempat ada, yang kelima khala dan yang terakhir yang keenam hasya. Seterusnya, arkanul mustasna. Arkanul mustasna terbagi kepada 3. Yang pertama, mustasna minhu. Mustasna minhu ni kebiasaannya ialah fa'il atau maf'ulun bih dalam ayat. Yang kedua, adatul istisna. Seperti yang saya sebutkan sebelum ini, adatul istisna terdapat 6, iaitu ila, ghairu, siwa, ada, khala, asya. Yang ketiga, mustasna. Kedudukan mustasna adalah berada selepas adatul istisna. Mithlu, contohnya, qama qaumun illa zaidan. Semua orang bangun kecuali Zaid. Di sini dapat kita tengok mustasna minhu berada di qaumun iaitu fa'il. Adatul istisnanya ialah illa dan mustasna yang kedudukannya selepas adatul istisna iaitu Zaidan. Mustasna bi'illah. Mustasna bi'illah lahu salah satu ahkamin. Terdapat 3 cara membariskan perkataan selepas illah, iaitu yang pertama, yajibu nasabuhu, yang kedua, yajuzu nasabuhu, dan yang ketiga, yu'ibu bihasabi mauqihi fi jumlah. Cara pertama, yajibu nasabuhu, iaitu perkataan selepas illah mestilah dibaris mansub. Macam mana nak tahu ayat tersebut yajibu nasabuhu? Yang pertama, iza kana kalamu musbatan aw ghaira manfi. Maksudnya, jika ayat tersebut bukan dalam bentuk penafian atau tiada huruf nafi dalam ayat. Contohnya, la, ma, lamma dan seakatannya. Yang kedua, wazukira mustasna minhu, dan disebut mustasna minhu dalam ayat. Mari kita lihat contoh ayat supaya lebih faham dengan lebih lanjut. Kita lihat jadual di situ ada 4 laju. Yang pertama, jumlah musabatatu, iaitu ayat penegas. Yang kedua, mustasna minhu, iaitu dikecualikan kepadanya. Yang ketiga, adatu istisna, alat pengecualian. Yang keempat, mustasna yunsabu wujuban, pengecualian wajib mansub. Yang pertama, akal tu saya makan al-fawakiha, buah, illa kecuali bitirkhan, tembikai. Saya makan semua buah kecuali tembikai. Kita dapat lihat perkataan bitirkhan, akhir barisnya hukumnya mansub, iaitu baris atas. Maka i'rabnya mustasna mansub bil fathah. Yang kedua, fariha, telah gembira, tilmizatu, semua murid, illa kecuali ghasibati, gagal. Telah gembira semua murid kecuali yang gagal. Kita lihat baris akhir ghasibati, hukumnya mansub, iaitu baris bawah. Maka i'rabnya mustasna mansub bil kasrah li'annahu jama' muannas salim. Cara yang kedua, yajuzu nasabuhu, iaitu perkataan selepas illa boleh dibaris marfu' atau mansub. Macam mana nak tahu? Kita lihat yang pertama, iza kana kalamun manfiyan, iaitu jika ayat tersebut dalam bentuk penafian, iaitu ada huruf nafi seperti ma, la, lamma. Yang kedua, wazukira mustasna minhu, dan disebut mustasna minhu dalam ayat. Yang ketiga, au ittiba'u mustasna minhu fi i'rabuhu ala annahu badalun, ataupun mengikut mustasna minhu dari segi i'rab kerana dianggap sebagai badal. Mari kita lihat contoh ayat bagi cara yang kedua. Contoh yang pertama, la nadrusu, kami tidak belajar maddata akhlak, mata pelajaran akhlak, illa kecuali babaini au babani, 2 bab. Kami tidak belajar mata pelajaran akhlak kecuali 2 bab. Dilihat di situ kita boleh pilih antara perkataan babaini yang berhukum mansub atau babani yang berhukum marfu. Bagi contoh yang kedua, mahadira, tidak hadir, talamizu, semua pelajar, illa kecuali tilmizatan
atau tilmizatun, seorang pelajar perempuan. Tidak hadir semua pelajar kecuali seorang pelajar perempuan. Sama juga seperti contoh 1, kita boleh pilih perkataan yang guna hukum mansub tilmizatan atau hukum marfu' tilmizatun. Yang ketiga ialah yu'ribu bihasabi mawaqihi fi jumlah, yang membawa maksud ia dinyatakan mengikut kedudukannya dalam ayat. Perkataan selepas illah dibaris mengikut kedudukannya dalam ayat, iaitu apabila yang pertama iza kana kalamu manfiyan, iaitu jika ayat tersebut berbentuk penafian. Yang kedua, walam yazkur mustasna minhu, mustasna minhu tidak disebut dalam ayat. Baiklah, di sini terdapat beberapa contoh mustasna ilah mengikut kedudukannya dalam ayat. Terdapat 4 lajur. Lajur yang pertama ialah al-jumlatu manfiyah, ayat penafian. Yang kedua, adat istisna, alat pengecualian. Ketiga, al-mustasna, dikecualikan. Dan lajur yang terakhir ialah i'rab mustasna, yang ini pengecualian yang dinyatakan. Contoh yang pertama ialah la yafshalu, tiada yang gagal. Ia ialah fi'il, illa, kecuali. Kaslanu, orang yang malas. Ia ialah fa'il. Dan i'rab mustasnanya ialah marfu' bi dhammah li'annahu fa'il. Ia marfu', yakni berbaris hadapan disebabkan fa'il. Contoh yang kedua pula ialah la yu'akiballahu, Allah tidak menghukum. La yu'akiba fi'il, Allahu fa'il. Illa, kecuali. Asyrara, orang yang berbuat jahat. Ia ialah maf'ul bih. Dan i'rab mustasnanya ialah mansub bil fathah li'annahu maf'ul bih. Contoh yang ketiga yang terakhir ialah ma marru, mereka tidak melewati, illa, kecuali, bil muhsinina, orang yang berbuat kebaikan. Pada ayat bil muhsinina terdapat huruf jar iaitu bil. Dan i'rab mustasnanya ialah jar wa majrur. Kebiasaannya selepas huruf jar akan disebut majrur. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada mustasna ghaira wa siwa. Yakunu mustasna ba'da ghaira wa siwa majruran daiman bi'tibarihi mudhafan ilai, iaitu yang bermaksud mustasna selepas ghaira dan siwa sentiasa dibaris majrur kerana dianggap sebagai mudhaf ilai. Okey, sebagai contoh boleh kita lihat contoh yang pertama, wasalla mutasabiquna ghairu Muhammadi, iaitu yang bermaksud telah sampai semua calon kecuali Muhammad. Mutasabiqun merujuk kepada mustasna min, ghairu iaitu adatul istisna, dan Muhammadi sebagai mustasna majrur. Contoh yang kedua, hadarul jami'u siwa Abdul Hakimi, telah hadir semua orang kecuali Abdul Hakim. Jami'u merujuk pada mustasna min, siwa itu ada al-istisna, dan Abdul Hakimi mustasna majrur. Ghairu wa siwa yantabiqu alaihima hukumul mustasna bi illa fil i'rab. Cara baris bagi ghairu dan siwa adalah mengikut kaedah hukum mustasna dengan illa. Okay, contoh yang pertama kita boleh lihat di sini, darasna ma data fiqhihi illa fasalaini yunsabu ujuban. Kami telah belajar ke semua bab fiqh kecuali 2 bab, iaitu ma data fiqhihi sebagai mustasna min, illa sebagai adaatul istisna, fasalaini sebagai mustasna, dan yunsabu ujuban ialah i'rab bagi fasalaini. Okay, contoh yang kedua boleh kita lihat di sini, darasna maddata fiqhihi ghaira fasalaini. Kami telah belajar semua bab fiqh kecuali 2 bab. Sekiranya ada atul istisna ghaira, maka i'rab bagi mustasnanya ialah mansub. Begitu juga dengan siwa, i'rabnya ialah mansub. Contoh yang lain ialah ma hafizunal qur'ana illa juz'un atau juz'an yunsabu jawazan. Kami tidak menghafal Al-Quran kecuali 1 juzuk.
Okay, kat sini boleh kita lihat bahawa sekiranya ada perkataan ma, iaitu bermaksud ma nafiah, iaitu tidak. Seperti i'rab mustasna ni, perkataan jawazan ni bermaksud kita boleh pilih sama ada kita nak marfu' ataupun mansub, iaitu kita boleh pilih sama ada juz'un ataupun juz'an. Begitu juga dengan sekiranya adatul istisna, iaitu perkataan ghairu atau ghairi, kita boleh pilih untuk sama ada dia marfu' ataupun mansub. Begitu juga dengan siwa, iaitu marfu' ataupun mansub. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada al-mustasna bi khala wa ada wa hasya. Al-mustasna bi khala wa ada wa hasya lahu hukman, bermaksud terdapat dua cara untuk membariskan al-mustasna selepas menggunakan kata khala, ada dan juga hasya. Khala, ada dan juga hasya ini membawa maksud yang sama, iaitu kecuali. Al-ula yakunu al-mustasna mansuban bi'i'tibarihi maf'ulan bih wa bi'i'tibari anna khala wa ada wa hasya af'alul madiyah. Maksudnya ialah al-mustasna ini boleh dibaris secara mansub berbaris atas bil fathah dan menganggap bahawa al-mustasna itu adalah sebagai maf'ulun bih, dan menganggap perkataan khala, ada dan juga hasya sebagai fi'il madi. Mislu, iaitu sebagai contoh ayat, wasalal jami'u khala sa'dan, telah sampai semua orang kecuali Sa'id. Jadi kita boleh tengok dekat ayat di sini bahawa al-jami' itu adalah sebagai al-mustasna min, khala sebagai adatul al-istisna, dan Sa'dan sebagai al-mustasna mansub berbaris atas berbaris bil fathah. Asani aw yakunu al-mustasna majruran bi'tibari anna khala wa ada wa hasya huruful jar. Maksudnya ialah al-mustasna juga boleh dibaris secara majrur, iaitu berbaris bawah, dengan menganggap bahawa khala, ada dan juga hasya adalah sebagai huruf jar. Mislu, sebagai contoh ayat, wasalal jami'u khala Sa'din, telah sampai semua orang kecuali Sa'id. Jadi kita boleh lihat bahawa al-jami' itu adalah sebagai al-mustasna min, khala sebagai adatul al-istisna, dan Sa'din sebagai al-mustasna majrul bil kasrah dengan berbaris bawah. Baiklah, secara ringkasnya kita boleh tengok daripada gambar raja tersebut. Di sebelah kanan sebagai contoh ayat, najahal jami'u ada taliban, telah berjaya semua orang kecuali seorang pelajar. Jadi ada adalah sebagai adatul al-istisna, taliban sebagai al-mustasna. Ada tu kita kirakan sebagai fi'il madhi, dan taliban dikirakan sebagai maf'ulun bih yang beri'rabkan mansub. Okey, di sebelah kiri ayatnya, najahal jami'u ada talibin, telah berjaya semua orang kecuali seorang pelajar. Jadi ada adalah sebagai adatul al-istisna, talibin sebagai al-mustasna. Ada tu dikirakan sebagai huruf jar, dan talibin dikirakan sebagai majrur kerana terletak selepas dengan huruf jar, maka ianya diirabkan sebagai majrur. Seterusnya, iza sabaqat khala wa ada ma al-masdariyah ta'inas al-fi'liyah. Maksudnya ialah jika khala dan juga ada ini didahului dengan kata ma, yang disebut juga ma ini dipanggil sebagai ma al-masdariyah, maka khala dan ada dianggap sebagai fi'il dan bukannya lagi sebagai huruf jar. Mislu, sebagai contoh ayat, hadara at-talibatu ma khala wahidan, telah hadir semua pelajar kecuali seorang pelajar. Hadara adalah sebagai fi'il, at-talibatu sebagai fa'il, ma sebagai ma al-masdariyah, khala sebagai adatul al-istisna, dan wahidan sebagai al-mustasna mansub. Ayat yang kedua, hadarat at-tilmizatu ma ada talibatan, telah hadir semua pelajar perempuan kecuali seorang pelajar perempuan. Jadi sama juga, hadarat sebagai fa'il, at-tilmizatu sebagai fa'il,
Ma sebagai ma al-masdariyah, ada sebagai adatul al-istisna dan talibatan sebagai al-mustasna mansub. Malhuza, sedikit nota. Ama hasya fala yasbikuha ma tusta'malu hasya litanzih. Maksudnya, hasya tidak boleh dimasukkan dengan ma. Ini kerana pengecualian dengan menggunakan kata hasya adalah bertujuan untuk menunjukkan mustasna adalah terkecuali dari sesuatu tindakan yang negatif. Sebagai contoh ayat, tamarradal junudu hasya al-qa'idah. Askar-askar itu memberontak kecuali ketuanya. Okey. Jadi, hasya adalah kecuali dan memberontak tu adalah sesuatu tindakan yang negatif. Jadinya dalam ayat tersebut tidak boleh meletakkan kata ma kerana ayat tersebut menunjukkan sesuatu tindakan yang negatif.